Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, seperti yang korang dapat tengok ni, aku dah ada mic baru. Which kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai mic ni, korang boleh tengok video pada hari Sabtu atau Ahad ni aku akan publish video unboxing mic ni. Okey, aku tak nak cerita banyak pasal mic ni. Okey, seperti yang aku janjikan, aku akan buat giveaway. And bermula pada episod ni dan episod yang akan datang, aku akan bagi dua soalan. Soalan pertama pada episod ni, soalan kedua pada episod selepas ini, iaitu kemungkinan hari Khamis atau Jumaat. Dan jawapan tu korang tak perlu jawab dalam dua-dua video ni. Korang jawab pada video kedua, which hari Khamis atau Jumaat tu. And bila korang komen je kat bawah tu, and if aku nampak kau first komen yang dapat jawapan betul, and aku akan ambil kau sebagai pemenang lah. Syarat dia kau tak semestinya subscribe aku, tak semestinya follow IG aku ke apa, tak ada kena-mena itu. And benda ni just aku buat just nak bagi, bukan untuk naikkan view, naikkan subscriber ke apa. Memang aku nak bagi saya sajalah. Boleh dikatakan hadiah jugalah daripada aku. Okay. Sebenarnya aku nak bagi kalau boleh sebelum Raya Haji, aku macam aku pernah kata. Tapi disebabkan macam tak fair pula kalau bagi macam awal sangat kan. Buat satu episod tiba-tiba nak bagi hadiah dah, macam tak ni kan, tak formal. So aku buat dua episod untuk dua soalan, dan korang jawab dua soalan tu macam okay, satu jawapan ni, dua jawapan ni, dah macam tu je, simple je. Okay, pada episod ni aku akan beritahu soalan je. Aku nak korang namakan DJ radio yang diganggu dalam salah satu video aku, yang mana aku suruh korang tengok kat link bawah dalam video tu. Jadi korang boleh pergi check. Ni aku punya keluar. Korang boleh pergi check video pengalaman DJ radio diganggu. Korang nampak source video tu, korang pergi tekan source video tu, korang check nama DJ radio yang diganggu tu. Okay, korang dapat nama dia, dan korang komen dekat aku punya komen tu. Okay, soalan kedua akan ada pada episod kedua nanti. Okay, by the way, aku akan mulakan cerita pada hari ni dengan cerita percutian di villa tepi laut. Okay, seperti yang kita tahu, villa ni satu tempat percutian yang besar lah untuk family yang ramai. Tapi kisah ni boleh dikatakan sangat-sangat rare. Kenapa? Mereka hanya pergi berdua suami isteri untuk percutian ni, which tak ada anak lagi, and tak bawa ibu bapa ataupun adik-beradik yang lain. Mereka hanya bercuti untuk, boleh dikatakan honeymoon jugalah. And bila diorang pergi bercuti di situ, mereka macam tak endahkan lah. Macam orang kata, kalau boleh janganlah berdua saja, pergi tempat yang macam hotel yang korang ada someone to take care korang. And bila dikata sedemikian, tiba-tiba je macam diorang macam cakap, jangan risaulah, benda ni kita boleh kawal. And benda ni bermula 2 hari selepas percutian lah. Okay, aku akan ceritakan. Pada hari pertama diorang macam biasalah, masuk rumah, settle barang apa semua, and diorang keluar pergi di kawasan persekitaran itu. Aku tak nak cerita tempat villa ni lebih lanjut, sebab kisah ni macam diorang ni, macam rumah ni diorang boleh dikatakan rumah kedua, bukanlah rumah sewa ke apa. Dia memang cuti, tempat cuti diorang diorang akan pergi sini, macam tempat berehat lah, rumah untuk istirahat. So korang mesti pernah dengar pasal jangan tinggal rumah lama-lama, and banyak lagi benda kan. So sebenarnya dalam kisah ni diorang macam tinggal gila lama lah rumah, dalam mungkin lebih 3 bulan lah, which ialah sibuk dengan kerja. Dua-dua bekerja suami isteri. So bila dah jadi macam tu, diorang macam seperti yang kita tahu, rumah kalau tidak diduduki orang, mungkin diduduki orang lain. Korang faham maksud tu. So macam biasa pada hari kedua diorang macam enjoy hari diorang. And suddenly that night, untuk malam kedua tu, si isteri ni macam terdengar macam seolah-olah ada orang bermain di tangga. Dan pada ketika itu dia mengingatkan suaminya. Namun apabila dia bangun daripada tidur, dia lihat suaminya ada di sebelah dia. So memang benda tu bagi aku agak menyeramkan lah.
And kau teka apa yang lebih menyeramkan? Ketika dia melihat ke arah suami dia yang berada sebelah dia, suara itu masih lagi kedengaran teramat-amat kuat. Which tangga untuk ke bilik diorang, betul-betul tangga tu dengan jarak ke bilik diorang macam sampai-sampai tangga 2-3 tapak dah sampai bilik diorang. Memang akan dengar gila kalau ada orang naik turun tangga. Walaupun bukanlah tangga kayu, tapi macam which kau boleh dengar step. Macam tu lah. So macam satu benda yang lebih mengejutkan, seperti yang kau tahu, kita hanya akan dengar suara tapak kaki apabila satu suara itu macam seolah-olah kuatlah pijakan tu kan. Tapi apa yang melekkan, budak-budak tak ada dalam rumah. And siapa je nak main lari-lari malam-malam kan. And pada masa tu dia dah rasa pencuri ikut masuk. Dan bila dia tengok ke bawah, apa yang lebih meranjatkan dia, TV di ruang tamu menyala. Sedangkan diorang dah tutup. Padahal satu hari tu mereka jenis suami isteri ni, mereka memang jenis tak tengok TV sangat. So macam masuk rumah tu pun macam enjoy, macam keluar masuk macam tak ada nak totally spend time dalam rumah, macam memasak ke apa. Macam betul, macam aku kata lah, diorang hanya rumah percutian. So end up bila dah jadi macam tu, diorang pun macam si isteri ni pun macam tak boleh jadi ni kan. Ni bukan pencuri, takkan pencuri masuk nak buka TV. Itu logik, itu memang logik. Tapi time tu dia dah mula rasa meremang. And untuk boleh dikatakan perkataan meremang tu sesuai pada situasi tu, kerana pada ketika tu dia terdengar pula di dapur di bawah, which bila dia turun tangga dan dia melalui ruang tamu, dia boleh terus nampak dapur, tapi dia tak turun lah. Tapi dia dengar di dapur seolah-olah ada orang sedang melakukan pekerjaan. Tak kisahlah memasak, tapi macam pergerakan dilakukan, macam bergerak lah periuk apa semua tu. Benda tu dia dah rasa pelik. Dan pada ketika itu dia sudah mula mengejutkan suami dia. Dan sebaiknya dia mengejutkan suaminya, bunyi tersebut hilang. Dan suami mengatakan, alah, awak ni mimpi je ni, awak bahayanya. Okey, tak apalah. As soon dia orang tidur dan bagi esok berlaku, bila mereka keluar daripada rumah tu, si isteri ni bercerita lagi. Tapi si suami macam, alah, awak ni terbawa-bawa lah. Itulah banyak sangat tengok cerita-cerita seram. Tu macam si isteri ni rasa macam tak syok lah kan. Tapi the next day, hari ketiga paling menyeramkan, di mana suami ni pula kena. Okey, cerita dia, bila si suami ni tidur, dia tiba-tiba, ialah villa ni, seperti yang kita tahu, ada tandas di bilik sendiri. And ini satu aku rasa keberuntungan pada suami. Kenapa? Suami ni pergi ke bilik air. Dan bila dia keluar pada bilik air, which dia dalam bilik dia terdengar bunyi yang sama isteri dia terdengar malam itu. Ada orang berlari di tangga. Dan pada ketika itu, ialah dia dah nampak isteri dia tengah tidur lagi. And dia make sure lagi, isteri dia betul tengah tidur ni, memang isteri dia. Bila dia buka pintu, bunyi tu hilang. Dan the same thing happen, which TV di ruang tamu menyala. And kalau kau tanya aku, benda dia jadi macam flashback balik tau. And at the same time, kat dapur bunyi macam-macam. So si suami ni macam gerak si isteri. And si isteri boleh kata apa, kenapa kejut ni, awak kena kacau ke? Tiba-tiba si suami macam tercengang, macam seolah-olah macam benda yang dia nak cerita tu isteri dah tahu. Lepas tu macam isteri macam, awak pun kena ke? And the next day, macam diorang macam okey ni diorang tidur apa semua. Malam tu gangguan, memang boleh katakan malam tu agak teruk. Diorang terus-terusan diganggu. Okay, bila esok harinya, macam mereka panggil lah, macam sebab ni daripada diorang ada bertanya kepada ibu diorang. Ibu diorang menyarankan untuk memanggil ustaz untuk menyemak rumah tu. Dan ternyata bukan satu, bukan dua, tetapi dikatakan hampir lebih pada 5 ekor makhluk halus berada dalam kawasan rumah tersebut. Kerana mereka telah meninggalkan rumah tersebut dengan begitu lama dan tanpa melakukan bacaan yasin ataupun melakukan solat. Tu macam benda tu macam memang logik lah untuk happen. Macam rumah tak boleh dikatakan tak diisi dengan amalan yang wajib, apatah lagi amalan sunat. So macam benda ni pengajaran untuk orang, kerana yelah nak ada rumah tapi tak mampu nak jaga rumah, macam tu lah istilah dia. So bagi aku, macam kalau kau tanya aku, memang benda ni akan jadi pengalaman yang sangat ngeri lah untuk diorang. If diorang nak
pergi ke situ lagi pun mungkin lah diorang akan suruh orang datang berhiasin dulu macam. Tapi kalau kau memang lawak tu macam tak digalakkan sangat untuk orang tinggal rumah lama-lama. Macam tu lah. So sampai sini dah cerita aku untuk ini. Thanks for watching my video, and sorry sangat kalau korang tak nampak mulut aku sebab terlindung daripada mic ni, sebab aku betul-betul cakap depan mic ni untuk suara aku betul-betul didengari. Okay lah. Thanks for supporting my video. Jangan lupa masuk peraduan giveaway tu dan hadiah menarik menanti korang. Okay, thanks for watching. Assalamualaikum.